Okey, Assalamualaikum, apa khabar? Dalam video ni saya akan terangkan sedikit macam mana saya sebagai seorang coach akan bantu seorang usahawan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, dalam video kali ni saya nak terangkan sedikit sebagai seorang coach macam mana saya boleh bantu seorang usahawan. Walaupun saya seorang usahawan yang dah berkecimpung dalam bidang keusahawanan ni hampir 20 tahun, tapi saya rasa sebagai seorang usahawan ni sebenarnya kita ada banyak isu-isu yang kita hadapi dalam kita menjalankan kita punya kerja sebagai seorang usahawan. Okey, pertama sekali saya tidak menjalankan coach, tidak melaksanakan coach untuk perkara-perkara teknikal. Okey, perkara teknikal ni macam contohnya macam mana nak buat business plan, nak buat kertas kerja bisnes, nak buat permohonan kepada bank untuk buat cash flow ataupun untuk buat marketing dan sebagainya lah. Ni saya istilahkan sebagai perkara-perkara teknikal. Jadi saya tak coach perkara-perkara teknikal. Apa yang saya coach ialah tentang masalah-masalah dalaman yang ada pada seseorang usahawan. Okey, apakah contoh masalah dalaman? Okey, usahawan ni mungkin dia ada masalah. Contohnya dia ada masalah tentang keyakinan diri dia. Mungkin dia tak yakin dengan perniagaan dia, adakah perniagaan dia boleh maju atau tidak, ataupun dia tak yakin ataupun dia tak confident sehingga dia kata mungkin perniagaan ni dia akan rugi. Okey, dia contoh satu masalah dalaman yang ada pada seorang usahawan. Ataupun saya bagi contoh lagi, mungkin seseorang usahawan tu dia ada sifat negatif belief terhadap kewangan. Contohnya dia rasa macam duit ni adalah satu perkara yang tak bagus. Jadi sebab tu kadang-kadang dia nak minta payment pun dia rasa malu, ataupun dia nak letak harga produk dia pun dia rasa macam tak sampai hati, kan? Jadi ini adalah masalah-masalah dalaman. Ataupun contohnya dia ada masalah komunikasi, dia tak confident nak bercakap dengan orang. Dia nak jadi seorang usahawan tapi dia tak confident nak bercakap dengan orang. Okey, jadi dia susah, tapi dia nak jadi seorang usahawan juga. Jadi ini adalah contoh-contoh perkara-perkara yang ada pada usahawan. Perkara, saya panggil ni perkara dalaman. Ini bukan perkara luaran. Macam saya kata tadi, perkara luaran ni dia boleh belajar banyak tempat dia boleh belajar, tapi saya akan tolong bantu usahawan dalam masalah dalamannya. Okey, macam mana saya bantu usahawan tersebut? Jadi kaedah saya bukan kaedah saya memberi tunjuk ajar kepada dia. Okey, sebab a good coach dia tidak akan bagi tunjuk ajar, dia tak akan menyuruh seseorang yang dia coach tu untuk buat perkara-perkara tersebut. Walaupun saya seorang yang dah berpengalaman sebagai seorang usahawan hampir 20 tahun, dengan pengalaman saya itu sebenarnya saya boleh saja beritahu seseorang, macam contohnya kalau orang tu tak ada confident, tak yakin yang berniaga dia boleh untung, saya boleh saja bagi pandangan saya. Tapi sebagai seorang coach saya tak boleh buat macam tu. Jadi apa yang saya buat ialah saya akan mencongkil. Contohnya apakah tujuan dia berniaga. Jadi perkara asas yang saya akan tanya dia, saya akan congkil kepada dia apakah tujuan dia berniaga. Okay, dia saya nak tahu. Saya nak dia beritahu pada saya kenapa dia berniaga. Kenapa saya nak tahu dia berniaga? Kenapa saya nak dia beritahu? Sebab tujuan seseorang tu berniaga berbeza. Orang ni sebab dia berniaga macam ni, orang ni sebab dia berniaga kerana ini. Jadi dia katakanlah dia tak yakin dengan perniagaan yang dia buat ni, first kali dia kena beritahu pada saya kenapa dia nak berniaga, kenapa dia nak buat perniagaan tu. Jadi bila dia beritahu kepada saya kenapa dia nak buat satu perniagaan tu, jadi bila kita fokus balik kepada masalah tak yakinnya dia dengan perniagaan dia tu, jadi saya akan kaitkan balik keyakinan dia dengan kenapa dia nak berniaga. Faham tak? Jadi jawapannya hanya ada pada dia. Kalau dia tak yakin tu sebab apa? Sedangkan dia dah buat keputusan yang dia nak berniaga. Jadi kalau misalnya dia boleh terangkan dengan secara terperinci kenapa dia nak berniaga, mungkin sebab-sebab yang dia nak berniaga tu dekat situ ada jawapannya kenapa dia tidak boleh
yakin dengan perniagaan dia. Jadi saya tak tahu sebenarnya, saya tak tahu apa punca yang dia tak yakin dalam perniagaan dia. Jadi puncanya mungkin saya akan dapati bila saya tanya soalan ni dan dia berfikir dengan mendalam tentang kenapa dia berniaga. Mungkin jawapannya ada di situ, kan? Okey, sekarang ni contohnya dia dah dapat kenal pasti apa yang dia berniaga, kenapa dia berniaga. Lepas tu dia dah dah ketahui bahawa sekarang ni dia ada satu sifat tak confident, satu perasaan tak confident yang perniagaan dia boleh untung. Jadi apa yang saya akan buat lepas tu ialah saya akan minta dia listkan apakah pelan-pelan tindakan yang harus dia lakukan supaya dia akan dapat lebih confident dalam perniagaan ni. Sebab setiap sesuatu masalah tu ada solution dia. Jadi saya minta dia listkan. Macam saya kata tadi, walaupun saya seorang usahawan yang dah lama dalam berniaga, saya tak boleh nak listkan kepada dia tentang cara macam mana saya atasi masalah tidak yakin dalam diri kita saya. Itu cara saya, tapi cara dia mungkin berbeza. Jadi saya minta dia listkan apakah perkara yang dia harus lakukan untuk mengatasi masalah dia tak yakin dalam berniaga dia. Okey, saya minta dia list lah 1, 2, 3. Saya pun tak tahu, mungkin dia akan cakap dia tak yakin ni sebab dia ada masalah komunikasi. Mungkin dia kata mungkin dia tak yakin sebab dia mungkin tak cukup kewangan. Saya tak tahu, saya akan tanya dia akan jawab sendiri. Sebab jawapannya hanya pada dia. Kenapa dia tak yakin yang berniaga dia akan untung, ataupun kenapa dia kata berniaga dia akan rugi. Dia kena jawab. Mungkin dia kata dia ada masalah staff dan sebagainya. Jadi jawapannya hanya ada pada dia. Okey, selepas dia listkan semua perkara-perkara tu, yang mana apa yang dia harus lakukan untuk mendatangkan keyakinan dia supaya dia dapat maju dalam bisnes dia, maka saya akan minta dia buat satu plan tindakan. Okay? Apakah plan dia sekarang ni? Okay, contohnya, kalau dia kata dia ada masalah modal, dia rasa sebab masalah modal dia adalah satu masalah yang menyebabkan dia tak boleh ataupun dia akan rugi dalam perniagaan dia. So saya minta dia buat plan tindakan lah, apa yang dia harus lakukan untuk dapatkan modal yang cukup. Okey, dia kena jawab. Saya tak boleh cakap okey kamu kena jumpa bank ni, tak boleh, kan? Mungkin dia ada masalah dengan bank apa, saya tak tahu, tapi dia kena beritahu pada saya apakah yang dia akan lakukan. Jadi bila dia dah kenal pasti pilihan-pilihan yang dia akan buat dan dia dah buat, selepas dia kena pasti pilihan apa yang dia kena buat, lepas tu dia dah kena pasti pelan tindakan dia. Okey, jadi sebagai seorang coach, inilah maksudnya dia sebagai seorang coach, kita ada sesi-sesi selepas sesi tersebut. Jadi dalam sesi-sesi akan datang, saya akan duduk dengan dia dan saya akan pantau dia. Okey, saya akan pantau dia, tengok apa perkara-perkara yang dia telah plan untuk buat, adakah dia buat perkara-perkara tersebut. Contohnya kalau misalnya dia ada masalah untuk dapatkan modal dan dia dah kena pasti apakah tindakan yang dia harus lakukan, saya akan pantau dia, adakah dia buat atau tidak perkara tersebut. Dan kalau dia tak buat, kenapa dia tak buat. Jadi itulah proses saya sebagai seorang coach. Jadi sedikit saya dah terangkan sedikit bagaimana saya tolong usahawan untuk mengatasi masalah dalam sebagai usahawan. Jadi sekiranya anda perlu pertolongan saya, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan mesej saya dalam tempat di video ni, sama ada di YouTube atau di Facebook, dan kita akan boleh berbincanglah tentang bagaimana saya boleh bantu tuan-tuan. Itu sajalah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.